Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk teruskan sesi pembelajaran kita. Baik, seperti apa yang kamu dapat lihat, kita telah masuk ke tema terakhir. Tema 11, rancakan ekonomi kita. Baik. Kita juga telah masuk ke unit baharu, unit 31, bersama-sama menjanakan ekonomi. Baik, kalau tengok tema dan juga unit ini, tajuk, kita pun, kamu sendiri pun dah boleh agak apa yang bakal dibincangkan dalam tema dan unit ini berkaitan dengan ekonomi. Sama-sama bangunkan, majukan ekonomi. Baik, seperti apa yang kamu dapat lihat, kita akan perkemaskan kemahiran mendengar dan bertutur serta kemahiran menulis kamu. Ini seperti yang telah saya maklum pada sesi yang lepas. Apa yang disediakan kepada kamu ini, apa yang diterangkan kepada kamu ini telah diubah suai. Telah diubah suailah untuk kesesuaian kaedah pembelajaran kita. Ya, kalau kamu tengok pada buku teks, apa yang kita akan bincangkan ini sebenarnya untuk mantapkan kemahiran mendengar dan bertutur serta kemahiran menulis. Tetapi, seperti yang selalu saya jelaskan, yang saya selalu maklum kepada kamu, apa yang disediakan ini mengikut keadaan. Maksudnya, diubah suai agar sesuai dengan kaedah yang kita pilih untuk jalankan sesi pembelajaran ini. Jadi, saya harap tiada lagi murid-murid yang tertanya-tanya kenapa kemahiran mendengar bertutur, kemahiran menulis, tapi banyak aktiviti, banyak perkara yang dilakukan tak ada kaitan pun dengan mendengar bertutur, kemahiran membaca, banyaknya menulis saja. Ya. Sebab kita nak sesuaikan dengan kaedah yang kita pilih. Baik. Pada akhir sesi pembelajaran ini, kamu perlu menjawab 3 soalan pemahaman berkaitan kilang kerepek warisan. Itu bahan pertama yang kita akan kupas kali ini. Yang kedua, kamu perlu jawab 3 juga soalan pemahaman berkaitan dengan perusahaan songkok Safwan. Jadi ada 2 bahan yang kita akan kupas, yang kita akan bincang kali ini dan kamu perlu menyelesaikan 6 soalan pemahaman, iaitu 3 pada bahagian pertama dan 3 pada bahagian kedua. Terus ke muka surat 178 dan kamu akan lihat ada satu maklumat berkaitan kilang kerepek warisan. Baik, sebenarnya pada halaman ini kita perlu berbicara, kita perlu berbincang berkaitan kata ganti nama diri. Sebenarnya, jadi kalau kita belajar secara bersemuka, kita akan perkemaskan pemahaman kita berkaitan dengan kata ganti nama diri. Seperti apa yang kamu dapat lihat pada perbualan antara murid-murid dan juga pengusaha kilang kerepek warisan. Baik, kita tengok apa yang mereka bualkan. Murid-murid ini mulakan bicara mereka.
Kami berdua sedang menyiapkan kerja lapangan yang berkaitan dengan aktiviti ekonomi penduduk kampung ini. Kami. Murid-murid ini menggunakan kata ganti nama diri kami. Merujuk kepada dua orang murid itulah. Kami datang ke sini untuk mendapatkan maklumat dan meninjau aktiviti yang dijalankan di kilang kerepek warisan. Jadi murid-murid ini berkata kepada pengusaha kilang kerepek, mereka hadir ke kilang tersebut untuk menyiapkan kerja lapangan. Ada tugasan yang perlu diselesaikan oleh murid-murid tersebut. Apa yang diujarkan, apa yang dicakap oleh pengusaha kilang pula. Okey, kita tengok. Oh, begitu. Bagus sungguh usaha kamu. Jadi pengusaha itu menggunakan kata ganti nama diri kamu. Kamu ni merujuk kepada dua murid yang datang ke kilang beliau itulah. Baik. Pakcik amat berbesar hati. Pakcik ni, pengusaha kilang ni bahasakan dirinya pakcik. Pakcik amat berbesar hati menerima kedatangan kamu ke kilang kerepek pakcik. Apakah maklumat yang kamu perlukan? Jadi di situ mereka berbual-bual, bersoal jawab, bertukar-tukar maklumat antara murid-murid dan juga pihak kilang kerepek warisan. Baik. Seterusnya kita tengok di bawah pula. Apa yang dibualkan oleh murid-murid tersebut sewaktu di dalam kilang kerepek. Wah, maju sekali perniagaan kerepek ini. Lihatlah produk yang dihasilkan oleh mereka. Ada pelbagai jenis kerepek di sana. Kejayaan begini perlu kita jadikan contoh. Ya, saya bersetuju dengan pandangan kamu. Baik, apa yang kamu dah dengar dan apa yang kamu dah baca sendiri. Sebenarnya dalam perbualan ini ada banyak kata ganti nama diri. Jadi sekiranya kita belajar secara bersemuka, saya akan minta kamu untuk buat simulasi ataupun berlakon sebagai pengusaha kilang dan juga murid. Dan kamu perlu berbual-bual. Dalam masa yang sama, kamu menggunakan kata ganti nama diri yang sesuai sewaktu kamu berbincang. Itu sebenarnya. Tapi seperti yang saya nyatakan awal tadi, untuk sesuaikan dengan kaedah pembelajaran kita, jadi saya ubah. Kamu perlu melengkapkan 3 soalan pemahaman yang terdapat di sebelah kanan skrin kamu itu. Baik. Soalan pertamanya, apakah tujuan utama murid-murid itu berkunjung ke kilang kerepek warisan? Jawapannya ada pada bahan yang kita bincangkan tadi. Seterusnya, senaraikan 4 jenis kerepek yang terdapat di kilang tersebut. Ada banyak kerepek yang dihasilkan oleh kilang ini. Pilih 4 sahaja. Senaraikan 4 sahaja. Dan yang ketiga, mengapakah kerepek yang dihasilkan perlu tahan lama? Yang ini tidak dinyatakan dalam bahan ini. Kenapa kerepek yang dibuat ni, yang dihasilkan ini perlu tahan lama? Kamu kena fikir sendirilah kenapa perlu tahan lama. Seterusnya kita ke halaman 180 dan kamu akan lihat ada satu maklumat bertajuk Perusahaan Songkok Safwan. Perniagaan songkok, jenama songkok Safwan. Baik, Bapa Izuni sudah bertahun-tahun mengusahakan perusahaan songkok. Jadi Bapa Izuni ni dah banyak tahun usahakan perniagaan songkok. Perusahaan songkok beliau amat maju dan terkenal. Songkok yang dihasilkan berjenama Safwan. Baik.
Bapa Izuni ni ada buat bisnes, ada buat perniagaan berkaitan songkok yang dijenamakan sebagai songkok Safwan. Baik, apa yang kamu dapat lihat pada maklumat yang disediakan ini? Yang pertama, sejarah penubuhan. Bila Bapa Izuni mulakan perniagaan songkok Safwan ini pada tahun 2001. Di mana? Di Kuala Ketil, Kedah. Jumlah pekerja 15 orang. Ada 15 orang yang bekerja di bawah Bapa Izuni di perusahaan songkok Safwan tu. Ada berapa mesin yang digunakan untuk buat songkok tu? Ada 12 buah. Pasaran seluruh Malaysia, maksudnya songkok yang dihasilkan ini dipasarkan ke seluruh Malaysia. Apa perancangan masa depan syarikat ini, perusahaan ini? Apa dia punya rancangan masa depan? Untuk meluaskan pasaran ke Indonesia dan negara Brunei Darussalam. Maksudnya perusahaan songkok Safwan ini dirancang pada masa akan datang songkok yang dihasilkan ini akan dieksport keluar, akan diniagakan di luar negara. Mereka rancang untuk menghantar songkok-songkok ini di negara jiran iaitu Indonesia dan juga Brunei Darussalam. Ada 3 jenis songkok yang dihasilkan oleh mereka. Yang pertama, songkok dewasa. Yang kedua, songkok kanak-kanak. Dan yang ketiga, songkok tinggi. Songkok tinggi ini biasanya, lazimnya boleh kamu lihat kebanyakan golongan lelaki di negeri Johor gemar memilih songkok tinggi ini. Biasanya lah. Tetapi ramai juga yang golongan lelaki di luar negeri Johor pun meminati songkok tinggi ini. Ada daya tarikan tersendiri. Jadi disebabkan itulah sebahagian ataupun ada golongan lelaki yang memilih untuk mengenakan songkok tinggi. Kualiti apa yang ditawarkan oleh songkok Safwan ini? Yang pertama, cantik lah. Cantik. Yang kedua, tahan lama. Maksudnya susah nak rosak lah. Yang ketiga, jahitannya kemas. Dan yang keempat, menggunakan baldu berkualiti dari luar negara. Baldu ini sejenis kain lah. Untuk kamu tahu dengan lebih lanjut, kamu boleh cari sendiri, kaji sendiri apa itu baldu. Dan saya yakin ramai dalam kalangan kamu kenal kain baldu ni macam mana. Baik, harga paling murah RM50 dan paling mahal RM150. Harga ini mungkin bergantung kepada saiz songkok ataupun hiasan pada songkok ataupun kualiti lah. Adalah beza. Kenapa harga berbeza? Mesti ada sebabnya. Baik. 3 soalan di sebelah kanan itu perlu kamu selesaikan, lengkapkan, siapkan. Soalan yang pertama, bilakah perusahaan songkok Safwan ini ditubuhkan? Ada, dinyatakan pada bahan yang kita bincang. Yang kedua, senaraikan 3 jenis songkok yang dihasilkan oleh perusahaan ini. Pun ada pada bahan ini. Dan yang ketiga, nyatakan 3 kelebihan songkok Safwan. Pun adalah, ada dibincangkan. Baik. Suka saya ingatkan kepada kamu semua agar ketika membina jawapan soalan pemahaman, kamu perlu menggunakan ayat lengkap. Saya ulang sekali lagi. Sewaktu kamu menjawab soalan pemahaman, jawapan yang kamu bina perlu menggunakan ayat lengkap. Kamu tidak boleh terus tulis jawapan.
Tidak boleh. Perlu ayat lengkap. Ayat lengkap ini tidak semestinya panjang. Tak. Ayat lengkap ini kalau ada subjeknya, ada predikatnya, maka itulah ayat lengkap. Bukannya ayat panjang itu ayat lengkap. Tidak semestinya. Saya perlu ingatkan kepada kamu kerana akhir-akhir ini apa yang saya lihat hasil daripada jawapan kamu tidak menepati apa yang telah diajarkan kepada kamu sebelum ini. Jadi saya perlu ingatkan supaya kamu dapat menguasai semula cara atau kaedah untuk menjawab soalan pemahaman. Contohnya lah. Soalan yang pertama. Bilakah perusahaan Songkok Safwan ini ditubuhkan? Ayat lengkap. Perusahaan ini ditubuhkan pada tahun 2001. Mudah. Tak semestinya kena panjang. Perusahaan Songkok Safwan ini telah ditubuhkan pada tahun 2001. Betul. Tapi panjanglah. Yang ringkasnya, perusahaan ini ditubuhkan pada tahun 2001. Sebab itu saya kata ayat lengkap ini tak semestinya panjang. Ayat lengkap ni ada subjek, ada predikat. Ayat lengkap lah tu. Baik. Kalau kamu jawab, soalan yang pertama ni, kamu jawab tahun 2001. Ataupun kamu tulis pada tahun 2001. Jawapannya betul. Jawapannya betul. Tetapi bukan dalam ayat lengkap. Jika soalan ini 2 markah, kamu hanya layak dapat 1 markah untuk jawapan tepat. 1 markah lagi untuk ayat tiada. Jadi sebab itu saya selalu ingatkan, tegaskan kepada kamu, soalan pemahaman, jawapan yang perlu dibina mesti menggunakan ayat lengkap. Itu saja untuk sesi pembelajaran kita kali ini. Jadi saya harap apa yang diterangkan, dijelaskan kepada kamu, kamu dapat memahaminya dengan jelas. Dan sekiranya ada sebarang persoalan, boleh terus berhubung dengan guru bahasa Melayu kamu. Boleh tanya mereka. Jadi itu saja. Kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Sekian. Terima kasih.